maupun di keluar di Gamat Timur, di seluruh negeri Johor. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kami akan bawakan akan masuk kedua pasukan Saudara Tansim dan juga pasukan Sabah untuk memulakan perjalanan, untuk memulakan cerita episod muka surat baru bagi Piala FA. Piala FA, trofi yang menyimpan luka. Piala FA, trofi yang menyimpan harapan. Piala FA, trofi yang menyimpan air mata. Dan Sabah datang membawa cerita Borneo. Sabah datang membawa keberanian yang pernah menggegar pentas nasional. 27 tahun mereka kembali semula. 1965-1968 nama Sabah pernah terpahat megah, diiringi sorakan yang merentasi Laut Cina Selatan. Dan Sabah mengharapkan penantian 27 tahun ini dapat dinoktahkan untuk satu lagi muka surat baru dalam bola sepak ataupun sejarah bola sepak Sabah. Manakala JDT hadir sebagai simbol bola sepak era moden, lahir dari visi, dibina dengan disiplin dan dimatangkan dengan kejayaan. Segalanya tertumpu untuk separuh masa pertama dimulakan sebelum kita berbicara tentang line up yang akan dibawa oleh kedua pengendali. Lagu Negaraku langsung dari Stadium Nasional Bukit Jalil. Gegar gempita di Stadium Nasional Bukit Jalil menantikan saat untuk kedua pasukan dibawa masuk ke tengah gelanggang. Apa yang menarik adalah bagaimana persiapan dari kedua pasukan untuk mengintai saingan peringkat akhir ini. Tahun ini merupakan kali ke-6 JDT beraksi di perorangan akhir, dan ini Sabah merupakan kali ke-5. Line up untuk pasukan JDT dengan 4-3-3. Sisko Munoz melakukan 5 pertukaran secara keseluruhannya. Namun jika diimbangi, dilihat bagaimana Nacho, bagaimana Afiq dan juga bahagian depan Jaru akan memainkan peranan. Turut terlibat adalah Manuel Hidalgo. Mungkin Nizam mempunyai pandangan tentang line up ini. Abizal, memang kalau kita lihat 3 penyerang di atas, Oscar, Riba, Jayo dan juga Hidalgo, mereka ni akan memberi impak yang cukup baik untuk final ini. Dan kalau kita lihat Hidalgo juga Dahano tidak berasa mungkin, tetapi di final FA Cup ini Coach Sisko menurunkan beliau bermain di kawasan yang sepatutnya Arif Haiman dan juga Haverty yang sentiasa bermain di kawasan itu. Dan Oscar Riban juga sentiasa membantu untuk Jairo mencari ruang-ruang yang baik, terutama sekali untuk 15 minit yang pertama. Dan saya lihat
Inacio juga mungkin akan banyak membantu mereka untuk mencari gerakan yang baik di kawasan hadapan untuk mendapatkan jaringan. Walaupun hari ini tanpa kelibat Dominic, saya rasa ada perubahan yang akan kita saksikan di bahagian pertahanan bagi pasukan Sabah. Dengan tugasan selaku kapten pasukan dipikul oleh Rawison Bakil bersama dengan Najib Insya untuk pasukan JBT. Sementara pengadil perlawanan yang akan bertugas hari ini adalah Kamil Zakaria dibantu oleh Syafiq Ahmad Said dan juga pengadil dua Saudi Nisa. Kamil Zakaria berusia 33 tahun, berasal dari Terengganu, seorang guru. Ini merupakan perlawanan ke-11 secara keseluruhannya untuk musim 2025. 2 tahun bertindak selaku pengadil FIFA. Sabah hari ini dengan Haji Mujahid akan bertindak selaku penyelam tunggal di bahagian depan. Namun di belakangnya akan ada Fergisteri, akan ada Cifuentes bersama dengan Darren Lock. Tetapi lihat posisi Jeffrey Chu yang diturunkan di bahagian pertahanan, melihat kepada 4-3-3 yang ditampilkan oleh Samaza. Ya, kita tak tahu, mungkin Jeffrey Chu akan sentiasa membantu apabila pasukan Sabah cuba melakukan counter attack yang dimulakan di kawasan defensif mungkin. Dan kalau kita lihat kedudukan Darren Lock, Mujahid dan juga Fergisteri, tiga penyerang di kawasan hadapan cukup penting. Mereka suka ataupun sentiasa, terutama Darren Lock dan juga Fergisteri, suka menerima bola di belakang pemain pertahanan, dan mereka juga mempunyai tenaga dan kekuatan apabila bola berada di kaki cukup baik. Dan mungkin mereka malam ini menjadi orang yang cukup penting untuk pasukan Sabah apabila pasukan Sabah ingin melakukan apapun gerakan menyerang. Kita juga akan melihat bagaimana pertembungan di bahagian tengah akan berlaku membabitkan Najwa Isa, Afiq Fazal, Ignacio Mendes bersama dengan Stuart Wilkin dan Pelakanos maupun Cifuentes. Ini antara tonggak yang akan menggerakkan jentera tengah bagi kedua pasukan, bukan saja dari segi serangan, malahan ketika bertahan. Ya, cukup terang lagi di Suluh lah. Ketiga pemain ini terutama sekali untuk pasukan JBT, Iksa, Afiq Fazal dan juga Ignacio Mendes cukup penting. Dan kalau kita lihat kedudukan mereka sentiasa akan kita lihat kedudukan triangle, segitiga, untuk memastikan mereka melakukan gerakan yang lebih mudah. Sama juga dengan pasukan Sabah, Pelikanos, Cifuentes dan juga Stuart Wilkin sentiasa menjadi orang yang cukup penting apabila pasukan Sabah inginkan penguasaan bola yang akan lama juga untuk melakukan apa gerakan sosial selepas itu. Inilah malamnya, inilah pentasnya. Final Piala FA 2025, JBT bertemu Sabah dimulakan. Serangan awal ataupun hantaran ke depan yang dilakukan oleh Sabah. Kita akan melihat sejauh mana peranan untuk bahagian pertahanan memberikan tumpuan kepada nama-nama penting yang akan bergerakkan di bahagian depan untuk JBT. Nacho gerakan terus mencari Jairo, terlepas. Hantaran kurang kemas, tolakan ke belakang dilakukan oleh Afiq. Mencari Israfilov, berkembang ke sebelah sini untuk Syarusan. Di sini ada Oscar Ribas. Lihat bagaimana tolakan-tolakan awal, namun hadangan penting yang dilakukan oleh General Ting sebentar tadi untuk memberikan lontaran ke dalam buat pasukan JBT. Ya, perkara sebegini yang kerap kali dilakukan di pasukan JBT di awal permainan. Dan semua pemain akan diberi merasai bola untuk ke start, dan bila mereka ada ruang, mereka akan cuba melakukan gerakan ke hadapan dengan lebih cepat. Dalgo, bijak mencari Afiq Fazal, bertuang peluang bagi pasukan JBT. Hampir menyumbang sesuatu, masih lagi dalam kawasan bahaya. Dari Oscar Ribas untuk memberikan sepakan sudut yang pertama buat pasukan JBT. Sawal minit yang pertama. Dan satu lagi yang baik daripada Afiq Fazal sebentar tadi, membuka ruang di hadapan beliau. Cuma sayang crossing tidak tepat kepada pemain yang berada di kawasan tengah. Sawal minit pertama, JBT telah memulai sepakan sudut. Oscar Ribas akan mengambil sepakan ini. Israfilov menjadi tumpuan, Antonio maupun Jonathan Silva. Dari Oscar Ribas, pendek, perebutan, tembakan keras. Amaran awal menit kedua dari Afiq Fazal. Dia cukup on point dan percubaan daripada Afiq Fazal. Second chance yang beliau
seterusnya percubaan terus sekarang itu. Ada lagi. Sabah terpaksa bertahan dalam kedudukan ini. Bijak kali ini. Sabah sedang menuju menghantar kedudukan dari lock ataupun percubaan dari Denlock. Agak pantas recovery yang dilakukan oleh pemain-pemain JDT. Masih lagi dari lock. Tak lepas. Afiq. Jairo. Oscar Aribas sudah bergerak ke seberang sini untuk menuju ke pintu gol. Oscar Aribas, dua pemain JDT. Masih lagi Oscar Aribas. Percubaan. Kedudukan Clark Kabut. Demir menyelamatkan keadaan. Satu counter attack yang pantas Rizal dilakukan oleh pasukan JDT. Ya, Rizal, dua situasi ya dalam masa 3 minit. Selepas Denlock mempunyai peluang juga untuk membuat percubaan ataupun mendapatkan percubaan paket. Dan sudah tadi Oscar membuat percubaan juga dengan pantas berlari masuk di kawasan yang lebih bahaya untuk pasukan Sabah dan membuat percubaan, tapi dia mungkin bijak menampan oleh itu. Yang pasti mereka menggunakan Oscar Aribas dalam tempo 3 minit ini. Pas dari Eji Mujahid ke dalam untuk mencari Fagisteri. Dia memerlukan bantuan khususnya dari Cifuentes. Jean Paul Maggie. Offside. Kali ini Hidalgo. Peluang bagi pasukan JDT. Major. Kedudukan James Ingham. Tiba tepat pada masanya untuk menyelamatkan satu hantaran yang mau dilakukan oleh Hidalgo. Ya, tapi lari daripada Hidalgo cukup baik untuk melepasi perangkap offside untuk pasukan Sabah. Dan dia ada ruang ke hadapan dan sekali lagi cuba membuat crossing rendah, tapi masih lagi ada biasa atau pertahanan daripada pemain pertahanan pasukan Sabah iaitu Rawalson. Oscar Aribas. Jairo. Jonathan Silva. Dari Oscar Aribas. Tak sampai. Cifuentes dan juga Nacho menang bola. Hidalgo mencari Oscar Aribas. Hantar ke depan. Terpaksa tandukan dilakukan. Masih lagi JDT mengawal secara total. Nacho. Pas kali ini. Bola kurang kemas yang mampu dibaca sebentar tadi dari Contoh Yukip. Kalau kita lihat pergerakan daripada Super Bulletin tadi agak pantas juga, tetapi masih lagi tidak cukup ruang disebabkan ada dua pemain tanah pasukan JDT. Dua pemain tengah pasukan JDT akan sentiasa akan pergi dengan pantang untuk memenangi bola kembali dan memulakan pergerakan. Safilov naik untuk membantu Afiq. Tak sampai. Jakit teruskan tetap dari kawanan. Kali ini menghantar untuk mencari Oscar Aribas. Possession ditampilkan oleh pemain-pemain JDT. Namun pergerakan ataupun larian awal itu cukup berbahaya. Ada 3 pemain yang bersiap sedia untuk melakukan larian sebentar tadi. Betul. Kalau kita lihat sekarang ini kedudukan penyerang pasukan JDT 3 atau 4 sama lain dengan pemain tanah pasukan Sabah. Saya rasa itu satu perkara yang usahakan ada ruang kebanyakan juga untuk mereka pergi di kawasan depan. Oh, agak keras sedikit. Itu layankan kuning pertama perlawanan. Zoni dengan Cifuentes. Ada kedudukan Hidalgo cuba untuk melakukan shielding, membiarkan bola itu keluar sebentar tadi. Satu kesudahan yang agak lambat juga daripada situ Fuentes. Disebabkan mungkin ruang yang besar juga jika tidak pun dapat membuat tampanan utama yang baik. Dan pastinya kedudukan ini perlu diberikan perhatian oleh pasukan ataupun pemain pertahanan pasukan Sabah. Merusi dead ball situation. Pemain-pemain tinggi lampau akan ditolak ke bagian dalam. Oscar Aribas meninggalkan
Hidalgo dalam kedudukan kosong, tetapi apakah bola ini akan dihantar terus dari Oscar Ribas. Tandukan! Satu pressing yang cukup menarik yang dihasilkan proses servis untuk meletakkan Soho Darul Tanzil dengan Jonathan Silva. Mampukah tirai jaringan untuk JDT? Pada ketika posisi yang cukup sempurna, perhatikan kualiti hantaran dan satu tandukan yang mengelirukan dari Devin Lim, Ya, menewaskan Devin Lim. betul. Satu sepakan pertama surprise. Elemen surprise yang ditampilkan melepaskan JDT dan yang menghantar bola di kawasan hadapan. Dan kalau kita lihat balik Jonathan Silva hanya berlari sedikit saja ke hadapan untuk membuat collection header yang baik, sehingga Devin Lim tidak dapat membaca, tidak bergerak langsung untuk memastikan bola itu daripada tandukan Jonathan Silva menejak ke jaringan utama untuk pasukan JDT pada malam ini. Itu yang kita bicarakan, bagaimana berbahayanya mereka dalam kedudukan dan ball situation. Betul. Devin Lim tertewas menerusi tandukan Jonathan Silva untuk JDT di depan dengan 1-0. Lagi kawalan kurang sempurna. Penyusunan di bagian pertahanan perlu disegerakan. Cifuentes untuk penalti. Masih lagi penalti. Cari Cifuentes. Dalam permainan untuk berkelentara ke dalam pasukan Sabah. Hari Sabtu kita kata pergi main bola. Hari Sabtu main bola. Ada persetujuan. Kita tengok pada muka Sabah kita besar. Menang dan ada Sibuk tanpa bola. label juru ni untuk ACL League itu. Dan juga Najib Jagir. Kau nak harap LG Jadi kalau kita lihat gerakan itu, Rizal tidak salah sebenarnya Ventus Stadium membuat lontaran dengan cepat sebab dia melihat Mujahid telah berlari di kawasan hadapan. Mungkin pemain JDT ingin mengadi melihat situasi foul ini. Presiden yang memberikan lontaran ke dalam kepada pasukan Sabah. Penalti terus ke dalam. Masih lagi dalam kawalan. Penalti memerlukan bantuan. Siapa yang mau dicari? Tak lepas. Nacho berada di situ. Hidalgo. Rebutan Hidalgo turun untuk membantu bagian pertahanan. Landing yang terlepas, terselamat seketika. Agak kompak pada kedudukan Sabah Merah Cita tadi. Ya, tapi perkara yang paling ketara setakat minit yang pertama, pasukan JDT sentiasa ada haluan yang terbaik keluar daripada kawasan sempit untuk memulakan pergerakan. Untuk pasukan Sabah kita tahu setakat ini setelah Jonathan Silva menjadikan gol, mereka cuba menolak sedikit pemain-pemain di bahagian serangan untuk mungkin meletakkan ada kawasan yang lebih banyak di kawasan depan pasukan JDT. Kelihatan lagi untuk satu lagi sepakan sudut cari Jairo sebentar tadi. Tampak seolah James Ingram memberikan tumpuan khusus kepada Jairo. Sekali lagi situasi berbahaya, Demian perlu hati-hati untuk mengarahkan masyarakat, memberikan ayat yang paling tepat sekali tak bagi kepada ketiga pergerakan tanpa bola yang akan dilakukan oleh pasukan JDT. Jonathan Silva akan mengambil sepakan dari Jonathan Silva ke tengah. Masih lagi pemain-pemain JDT mengawal di bagian tengah. Hantar ke depan Cifuentes. Marah namun pintasan penting dilakukan oleh Afiq. Ini yang kita bicarakan, bagaimana perubahan ataupun pertukaran. Siapa yang perlu turun ke bawah sedikit itu berlaku. Ya, rotation di dalam padang. Kalau kita lihat sebentar tadi Afiq Fazayul membuat larian ke belakang untuk menutup ruang untuk si pemain dan dia mencari. Dan sekiranya Afiq membuat attacking, mungkin Indonesia Mendes akan turun untuk menjadikan dua di bahagian tengah. Jadi mereka bertahan. Betul lah.
11 minit dengan 1-0. Sabah perlu menyusun di bahagian tengah untuk memastikan kemarahan 3 pemain tonggak utama JDT tidak dapat atau perlu dikekang. Hidalgo, masih lagi Hidalgo cari rakan, luang bagi Afiq. Oh, dibiarkan peluang untuk JDT sekali lagi ke tengah. Oscar Aribas terlepas. Kali ini untuk Jairo. Lakabut dalam mengeluarkan tekanan demi tekanan yang diberikan oleh pasukan JDT ke arah pasukan Sabah. Betul, aturan menyerang yang cukup baik dari pasukan JDT. Dilakukan oleh Hidalgo berlari di kawasan tepi untuk mendapatkan bola di harapan, membuat crossing ke belakang. Dan kalau kita lihat balik Oscar Aribas kata tadi, ada peluang untuk buat cubaan yang pertama, tetapi ada biasa di pemain tanah pasukan Sabah, dan boleh tertinggi kepada Jairo yang cukup buat cubaan darah bagi gol dan mereka mendapat sepakan penjuru. Sepakan penjuru. Pendek untuk Hidalgo ke belakang mencari Nacho. Semula Oscar Aribas angkat ke depan, lepas mencari Hidalgo. Terkena pertahanan pasukan Sabah. Peluang lagi kali ini dari Afiq Fazal. Berkembang ke seberang sana untuk Jonathan Silva. Masih lagi Jonathan Silva. Mempunyai peluang hantar ke depan dari Jairo. Kena kabut di depan pintu gol pasukan Sabah. Oscar Aribas datang membantu Nacho. Lihat bagaimana diamond ataupun triangle itu berlaku, memudahkan setiap hantaran yang mau dilakukan oleh pemain JDT. Rizal, hantaran juga cukup baik. Orang yang menerima bola melalui hantaran itu, dan pergerakan mereka juga cukup baik juga setakat ini untuk memastikan mereka mampu untuk mencipta ruang untuk harapan yang lebih baik, lebih konsisten. Rencana terus dilakukan Sis Komunis bersama dengan pasukan kejuruteraan. Apakah akan ada pertukaran yang mau dilakukan di menit awal ini? Pada usia perlawanan memasuki 15 minit. Bahaya sedikit untuk Sabah memperoleh sepakan Nasrul. Dan punca daripada percubaan yang dilakukan oleh Jeffrey. Kawasan Jeffrey saya rasa kurang sebelah Oscar Aribas yang lebih banyak digunakan. Untuk 15 minit yang pertama ini kita boleh lihat sentiasa Oscar Aribas di kawasan Oscar Aribas akan menjadi kegelaran pada pasukan JDT. Jadi Sabah memperoleh sepakan Nasrul. Akan diambil oleh Storwilkin. Storwilkin ke tengah. Rebutan di depan pintu gol pasukan JDT. Namun dipersalahkan serta tali. Sambil pertukaran pertama dilakukan, difahamkan Israfilov akan dibawa keluar. Yang akan masuk adalah pemain jersey nombor 13 dari Korea Selatan, Pak Jun Hyung. Zah melihat pertukaran ini, Zah? Mungkin Israfilov mengalami kecederaan walaupun baru 15 minit permainan. Mungkin Cisco tidak ingin mengambil risiko merelakan Israfilov, kerana kita tahu pemain-pemain yang berada di luar juga mampu untuk memberi aksi yang terbaik seperti apa yang ditampilkan oleh Israfilov. Langkah ke belakang agak bahaya. Peluang bagi pasukan JDT. Hidalgo! Kredit kepada Hidalgo. Dia mengambil keputusan untuk meneruskan percubaan itu. Setuju. Tapi hantaran daripada Jim Hidung untuk dia buat pusat kalau kita lihat agak saja tu ada memang sehingga bola itu melambung tinggi, ada Hidalgo tinggi untuk membuat perubahan terus pusat. Datang lagi JDT. Kali ini Hidalgo. Wah, satu dorongan yang baik untuk Jonathan Silva. Jelas semakin sibuk pertahanan pasukan Sabah. Jaringan ataupun tandukan Jonathan Silva memisahkan kedua pasukan. Dia kerap sebenarnya untuk mencari posisi di bahagian sayap. Antara pendek untuk Afiq.
Sancho. Untuk Edison Mendes. Syarosan berkembang ke sebelah sana untuk mencari Bernardo Silva. Lagi sepak kanan sudut. Tempoh 5 minit mereka menggunakan Oscar Ribas 15 minit. Tapi kali ini sudah berubah untuk menghantar Bernardo Silva dan juga Hidalgo. Betul, setuju Rizal. Kalau kita lihat memang banyak rangkap 5 minit yang terakhir ini untuk pasukan Argentina berpuskan di kawasan di mana pasukan Argentina. Sebab kita tahu yang Pichu akan sentiasa membantu pasukan Sabah apabila menyerang dan yang ada juga ruang kosong di belakang Pichu. Dan ini yang dilakukan oleh Bernardo Silva dan juga Ignacio Hidalgo untuk masuk di kawasan ini. Oscar Ribas. Ignacio Mendes sudah memberikan isyarat di bahagian tengah. Dari Oscar Ribas hantar ke tengah. Luang. Tak sampai. Semua pemain-pemain jersey merah berkampung dalam kawasan sendiri. Bernardo Silva. Hidalgo. Cantik dari Hidalgo. Luang bagaimana kali ini? Sekali lagi berusi Bernardo Silva. Dan dimulakan dengan membuat antara di kawasan belakang oleh Hidalgo. Ada tandukan juga daripada genetik tapi tidak jauh. Rawilson dan yang bola itu pergi di mana bukan Bernardo Silva membuat peluang kaki kanan Hapuli untuk cuba merangkap di milik tadi bola juga tersasar. Rawilson Batwil. Cari rakan masih lagi Rawilson. Lambat sedikit. Kembali JDT dengan Ignacio Mendes. Cari Jairo. Cari Solo. Luang bagi JDT. Satu lagi. Kedudukan berbahaya. Hidalgo. Kedudukan kelantaran. Saringan sendiri. Terkena Rawilson Batwil. Dari mana Hidalgo? Untuk JDT. Bagi jaringan yang kedua. Kita bicarakan bagaimana keadaan Kelab Kabut. Masih gagal untuk settle down dalam tempoh 20 minit ini untuk Sabah. Khususnya di bahagian tengah dan juga pertahanan. Ya, Afrizal, kalau kita lihat daripada api yang jaringan ini dilakukan, memang masih lagi tidak settle down pemain pertahanan pasukan Sabah. Tetapi pasukan JDT dengan pantas mereka mengekalkan intensiti menyerang mereka dengan baik sehingga mereka dapat menjadikan gol kedua ini melalui gerakan daripada Jairo masuk di kawasan tengah dan bola itu terus pergi ke mana di mana kedudukan Hidalgo cuba membuat crossing tetapi terkena kaki Rawilson dan bola itu terus merejak ke jaring. Lihat bagaimana dia memilih. Walaupun angle-nya agak sukar sebenarnya, tetapi dia mencari kedudukan. Cuba untuk menghantar mencari kedudukan Jairo. Namun bola terkena Rawilson Batwil untuk memberikan jaringan kedua buat JDT. Sabah perlu respon yang segera selepas 20 minit dengan 2 gol kosong. Yang digunakan oleh JDT adalah kepantasan, membuka ruang dan juga bantuan-bantuan yang diberikan pada ketika kedudukannya agak sukar untuk mereka keluar daripada kawasan bahaya. Nizam, saya tambah sedikit. Mereka sentiasa agresif di mana kedudukan bola itu berada. Dan apabila menyerang lagi mereka menambahkan agresif itu untuk memastikan mereka mampu untuk terus pergi membuat percubaan ataupun melakukan jaringan. Dari Hidalgo tak sampai. Pada Kelab Kabut lihat bagaimana ruang kaki Jairo menantirakan apa yang telah dilakukan oleh pertahanan pasukan Sabah. Clearance yang tidak jauh pada ketika impact pressure yang dilakukan oleh pemain JDT. Dan itu kelebihan start ini untuk pasukan JDT sehingga mereka mendapatkan dua jaringan. Mereka tidak membenarkan pasukan Sabah terutama sekali apabila bola berada di kawasan depan pasukan Sabah untuk keluar dengan mudah dan cuba memenangi bola sebatas mungkin disebabkan jarak antara memenangi bola itu dan juga pintu gol tidak jauh dan ini yang berlaku. Sekali lagi Oscar Ribas diberikan tanggungjawab untuk mengambil sepakan ini. Hari ini siapa yang mau dicari? Dari Oscar Ribas. Tandukan! Solo!
jaringan yang ketiga. Ya, jaringan melalui aksi yang brilian daripada Jairo membuat tandukan terbang. Mungkin disebabkan bola yang dihantar oleh Oscar Arribas memang di kawasan hadapan dan cuma berlari sedikit saja Jairo untuk membuat tandukan terbang sedikit untuk mendapatkan jangan yang ketiga untuk pasukan JDT pada malam ini. Paling hampir adalah Daniel Ting yang lewat untuk melakukan marking. Screening yang agak lewat dilakukan oleh pertahanan pasukan Nasabah. Ya, 3-0. minit. Nasu Mendes walaupun dia kerap tolak ke bahagian tengah di belakang Jairo, tapi peranan yang dimainkan dia sedikit ke belakang untuk melihat kepada Nacho dan juga Afif Fazail yang lebih menyeruak di bahagian depan pada ketika ini. Ya, setuju Rizal. Kalau kita lihat kedudukan mereka memang dalam kedudukan yang terbaik setiap kali pasukan JDT melakukan apapun gerakan menyerang. Dan sekarang ini penguasaan bola daripada mereka masih lagi mengekalkan gerakan-gerakan konsisten apabila mereka ingin pergi membuat serangan, dan pemain-pemain lain juga tetap sekali di kawasan tengah. Nasu Mendes dan juga Afif Fazail sentiasa membantu dan sedang menunggu second chance ataupun second match membuat Sim Singgah untuk Demian, apa yang berlaku pada ketika ini? Konsentrasi cuba ditenangkan sebentar tadi oleh Dean Fernandez kepada Demian. Afik Nacho membina semula pergerakan di bahagian bawah. Syarusan untuk jalan di sini ataupun untuk Antonio sekarang. Lepas Destiny ini sama dengan Stok Wilkin. Kita salahkan Jairo sebentar tadi. Agak lewat tackle yang dilakukan oleh Jairo ke atas Stok Wilkin. agak jauh Jairo turun untuk membantu pertahanan ataupun pemain-pemain JDT di kawasan tengah. Singgah Haji Mujahid juga tenggelam sedikit karena dia suka untuk mendapatkan hantaran dari Steny. Lepas daripada Steny masuk ke dalam. Ada ketika paling hampir adalah si Fuentes yang sudah pun membuka ruang di seberang sini, namun lewat sedikit. Teruskan ke depan perlawanan. Bagaimana kali ini dari James? Wah, cantik! Bapak dia. Haji Mujahid. Satu pressing yang cukup menarik. Menang bola dalam kawasan JDT. Kemudiannya meneruskan lari sampai meletakkan bola ke dalam gawang dalam situasi yang cukup menarik. Setuju. Satu pemikiran yang baik membuat tekanan di kawasan di mana mengumpulkan bola, dan kawasan itu adalah kawasan pertahanan pasukan JDT, sehingga mereka memenangi bola untuk kali yang kedua, dan bola itu pergi kepada Mujahid. Bocor dari Stok Wilkin. Ya, betul, antara daripada Stok Wilkin. Dua sentuhan diperlukan. Betul, satu gerakan yang baik. Tidak mengulang tampanan utama menggunakan kaki kanan dan membuat percubaan menggunakan kaki kiri, dan hanya membuat flashing di kawasan Papus pintu gol untuk mendapatkan jaringan yang pertama untuk pasukan Sabah. Menarik untuk melihat jaringan Sabah sebentar tadi. Bagi Adil Mujahid. Jaringan tersebut sekaligus mengukuhkan ia merupakan jaringan ke-10 sambil ada semakan VAR. Memungkinkan insiden Nacho saya rasa.
insiden ini. Melakukan tendangan dan juga Haji Mujani. Memang ada tolakan Izan kalau kita lihat. Tapi disebabkan ada dua pemain pasukan Sabah tumbuh beri tekanan dan menaiki bola yang agak kalau kita lihat balik selepas tolakan daripada Mujani itu ada. Maybe disebabkan Najib Ihsan hilang bola di kawasan itu tamparan pertama agak jauh. Dan ada juga kalau kita lihat balik tolakan Ini insiden yang mungkin diberikan perhatian oleh Kamil Zakaria yang sedang berkomunikasi dengan rakan-rakan di bilik VAR iaitu Khairul Syamil, Ahmad Khalidi dan juga Muhammad Syukri Harun. Dan ianya tidak disahkan jaringan tersebut. Haji Mujani didakwa menolak insiden ini dan menyaksikan jaringan tersebut tidak disahkan. Tetapi kemarahan yang sedang ditampilkan oleh pasukan Sabah mereka sudah keluar, saya rasa dua kedudukan yang tertekan oleh ketiga ini. Meningkatkan intensiti apabila mereka ada bola dan juga cuba mencepatkan pergerakan di kawasan bertahan pasukan JDT juga satu perkara yang bagus selepas pasukan JDT mendapat pertandingan yang ketiga dan mereka perlu konsisten apabila ada bola dan cuba melakukan pergerakan di kawasan hadapan dan perlu menambahkan sedikit player di kawasan hadapan untuk melakukan pergerakan yang lebih mudah. Margo lihat bagaimana switch play dilakukan. Masih lagi Hidalgo. Tolakan mencari Oscar Ribas. Dari Oscar Ribas. Kena salah seorang pemain Sabah. Terus satu lagi sepakan Nasrul. Dan masih lagi dipastikan berada di dalam kawasan penalti. Cuba mencari sedikit ruang membuat percubaan Oscar Ribas dan terkena tidak hampir-hampir bola itu ingin masuk di dalam dan apakah Sabah pasukan JDT dalam sepakan Mana-mana dalam pasukan bola sepak, mana-mana pasukan mempunyai sepakan sudut paling banyak yang sudah jelas menceritakan bagaimana attack mereka dalam kedudukan yang sempurna. Oscar Ribas bertengah. Dia berada kedudukan yang baik untuk Oscar Ribas. Mata ke depan tak sampai. Di sini ada Antonio. Untuk Antonio Nacho. Daso Mendes. Ribas tak sampai untuk lontaran ke dalam. Apakah Sabah terikut-ikut untuk menyegerakan setiap pergerakan Azhar? Nah, kalau kita lihat untuk 30 minit ini memang nampak sedikit permainan pasukannya. Tetapi pasukan JDT mempunyai penguasaan penuh sehingga setakat untuk penguasaan bola dan melakukan pergerakan dengan lebih bahaya untuk mendapatkan jaringan. Ke atas dari Pajinho. Untuk Ignacio Mendes. Kali ini Sabah Cifuentes bergerak mana mau dihantar mencari Vergesteri. Vergesteri berdepan dengan Pajinho. Percubaan Vergesteri terlepas untuk sepakan sudut buat Sabah. Ketika kesemua pemain-pemain pertahanan menanti menjangkakan dia akan memberikan sepakan gol buat pasukan JDT. Sabah juga dalam perlawanan-perlawanan sebelum ini mereka turut mempunyai set pieces yang menarik untuk kita nantikan lah. Ya, mereka juga mempunyai kemampuan untuk mendapatkan jaringan melalui sepakan speed. Sodwinkin untuk Jeffrey. Semula Sodwinkin hantar ke depan. Tarik pelaku bagi Fidel Ramos sama Nacho. Intensiti perlawanan ini sedang dipertingkatkan oleh kedua pasukan. Ya. Kalau kita perhatikan untuk 3 minit selepas pasukan JDT mendapat jaringan yang ketiga, agak pelan sedikit mungkin JDT ingin pasukan JDT ingin penguasaan sedikit.
bola dan ingin mengambil masa sedikit untuk melakukan pergerakan susulan selepas itu. Dan untuk pasukan Sabah, kita tahu mereka sentiasa cuba mempercepatkan pergerakan untuk memastikan mereka ingin di skor utama ini dapat satu dari Lagi kena berbahaya. Hidalgo, nanti Jairo tak lepas. Jonathan Silva menjadi matakan, namun Afiq Fazail ada di situ. Cari Nacho, fix bola Afiq Fazail. Setakat ini saya rasa paling rajin Hidalgo. Dia berada di pada setiap posisi walaupun pertukaran dilakukan. Majinho terus Carlos Syarosai untuk Antonio kembang ke sebelah untuk menjauh Carlos mau secara solo ataupun ke belakang. Afiq ada di situ. Nacho satu antara menarik, masih lagi Afiq Fazail memberikan tekanan sebentar tadi oleh Cifuentes. masih lagi menghala ke kawasan di mana kedudukan Oscar Arriba dan juga Afiq Fazail. Kalau kita lihat balik sebentar tadi mengadakan peluang di hadapan Oscar untuk mendapatkan gol crossing. Tahan saja dari Jonathan Silva. Kreativiti dan juga bagaimana menggunakan peluang yang tercipta. Memang kalau kita lihat pemain JDT bila bola berada di kawasan bahaya, mereka tidak boleh lama mengambil keputusan yang tepat buat percubaan. Tidak kisah kena pemain pertahanan ataupun yang pun dapat menambat sehingga mereka sekarang ini dapat melaksanakan Hidalgo. Cifuentes salahkan sentatan Hidalgo pada ketika dia cuba untuk menghalang larian yang mau dilakukan oleh Cifuentes. Dan kalangan Kos Pelecanos perlu sedikit memberikan bantuan. Kali ini jadi tidak lagi. Bagaimana dari Hidalgo? Peluang terbuka dari Hidalgo. Sudah beberapa kali bagaimana insiden yang perlu diberikan perhatian. Ada juga insiden tanpa bola yang perlu dilihat oleh pengadil juga. Ya. Agak cepat juga pemain Sabah hilang bola di kawasan tengah. Dan seperti apa yang kita lihat sebentar tadi, Hidalgo mempunyai peluang untuk membuat percubaan, tetapi sayang ada pemain JDT dalam kedudukan offside. Apa cara sebenarnya untuk keluar daripada zon tekanan ini untuk Sabah? Antara kena on point, kena tepat, memudahkan pemain yang menerima bola untuk melakukan gerakan selepas itu. Itu saya satu perkara yang paling penting. Dan mereka tidak terlalu panik apabila ada tu pemain JDT untuk memberi tekanan, perlu lebih relax. Dan shout terlalu kuat dari Antonio untuk mencari Oscar Ribas. 36 minit telah pun berlalu. 3 jaringan telah pun terhasil. Jonathan Silva jaringan sendiri Raul Sepatuil dan juga Jairo. Ketika keadaan kompak, sebolehnya JDT mau meneruskan pressing yang dilakukan untuk menutup setiap ruang yang mau dibina oleh pasukan Sabah. Dan makanan mereka bermalam ini, kalau kita lihat apabila bola berada di kawasan yang sempit, memang sentiasa mereka akan cuba memenangi bola dengan pantas melakukan pergerakan susulan. JDM mencari James Hill. Terus ke depan.
untuk mencari Cifuentes. Masih lagi Cifuentes. Kita ke depan. Bahaya kedudukan ini. Sabah peluang untuk cipta sesuatu. Namun agak lewat. Yang menjadi penghalang adalah Pak Chihok. Ya, gerakan yang berhati-hati dilakukan oleh pemain Sabah sehingga Cifuentes berjaya masuk dalam kawasan kotak penalti dan ya keinginan Cifuentes juga cukup tinggi untuk memastikan bola hidup membuat assist kepada pemain yang berada di kawasan tengah. Sorikin. Pendek. Masih lagi Sorikin. Hantar ke depan. Ada tampanan pada Hidalgo. Sorikin lagi. Lambat untuk hantaran itu disegerakan. Bola kembali ke kaki bawah Majiditi. Nacho. Ke belakang untuk Syarusan. Kembali tersusun. Untuk membina semula pergerakan. Di tengah ada Ignacio Mendes. Jairo di sebelah sana. Masih lagi Jairo. Jonathan Silva. Untuk Oscar Arifas. Sasaran itu sedikit tersasar. Ada ketika dia dalam kondisi yang cukup baik untuk meledak kursi rebatan. Ya, satu antara jauh dia berpemain di kawasan tengah, jauh di kawasan hadapan, 1 lawan 1 bersama Jebinga masuk ke dalam dan membuat antara kepada pemain yang berada di kawasan tengah dan membuat percubaan. Ialah Oscar Arifas, tapi sayang bola itu tersasar. Jago. Jom. Martino. Untuk Syarusan. Tengah datang bantu Ignacio Mendes. Dan bagaimana Sukri yang lakukan mencari pakai tengah. Nang bola Hidalgo masih lagi dalam kawalan untuk mencari di sebelah sini Oscar Arifas. Jairo sudah kita. Dari Jairo. Mau bertindak solo ataupun menanti mau diantar ke mana. Sebab sana datang untuk mencari Afiq dari Jonathan Silva. Masih lagi kawalan tersusun pada setiap posisi. Jonathan Silva, Ignacio Mendes. Dago. Tak sempat dibaca ataupun mencari kedudukan Oscar Arifas dari Ignacio Mendes. Tapi Abizan kalau kita lihat gerakan pemain JDT mereka agak baik dan membuat antara penguasa itu bukan sedikit di kawasan bertahan pasukan Sabah dan saya rasa itu satu gerakan yang untuk memulakan gerakan menyerang yang cukup baik daripada pemain JDT dan pemain lain juga selepas membuat pas mereka bergerak tidak duduk dalam satu kawasan dan itu saya rasa meramaikan pemain di kawasan hadapan juga satu perkara yang bagus dan ya, mereka juga akan kerap melakukan perkara itu untuk melakukan pergerakan selepas itu. Sabah datang dengan Ferguson. Cuma terus. Setidak-tidaknya itu keperluan semasa yang diperlukan di Sabah. Betul. Satu hantaran yang jauh. Presiden Bingung cukup baik di belakang pemain pertahanan Pang. Tampanan pertama juga cukup baik daripada Ferguson dan yang ada ruang dia membuat percubaan placing di kawasan apapun. Tetapi kalau kita lihat kedudukan Syian sudah dapat membaca di mana kedudukan ataupun percubaan daripada Ferguson ini sebenarnya. Afiq sudah membuka di seberang sana. Des. Sampai. Cuma terus dari Hidalgo. Belakang untuk James Simon. Antara yang mudah dibaca. Setiap pemain Jesi Merah itu akan ada kawalan. Walaupun agak jauh tetapi recovery dia antara satu sama lain itu pantas lah. Ya, pilihan yang terbaik untuk pemain Sabah apabila mereka cuba memulakan apa-apa gerakan di kawasan belakang. Mereka kalau mereka ingin mempercepatkan pergerakan bola mereka terpaksa membuat hantaran jauh. Jika mereka ingin bermain hantaran rendah, saya percaya mereka jadi akan sentiasa dengan pantas untuk menutup ruang tak sekali di kawasan tengah. Jonathan Silva. Dia berdepan dengan Jane Pelecanos. Untuk JDT membeli lontaran ke dalam.
Lepas Tatani untuk Haji Mujahid. Masih lagi Haji Mujahid. Agustini percubaan. Idea itu sudah ada setidak-tidaknya. Kredit sudahnya kepada pergerakan yang ditampilkan sebentar tadi oleh pasukan Sabah. Betul, cukup sabar pemain Sabah melakukan gerakan ini, memenangi bola di kawasan tengah Stoke Wilkin antara kepada Mujahid dan terus pergi menyerbu di kawasan tengah. Dan kalau kita lihat Perkesti ini membuat larian yang baik di kawasan tepi. Tamparan pertama dan cukup membuat percubaan dengan pantas menggunakan kaki kiri dan ada biasan daripada pemain pertahanan pasukan JDT. Lebih banyak sekali pergerakan sini itu mencari ketiga-tiga pemain di bahagian depan. Tapi sebelum itu ada option lain juga. Kalau kita lihat balik situ, Pointer sudah membuat larian di kawasan luar. Boleh juga membuat antaran kepada beliau. Jadi 43 minit memasuki 44 minit. 3-0 sambil isyarat dari doktor pasukan Sabah menyatakan Haji Mujahid mungkin akan dibawa keluar. Siapakah pilihan untuk dibawa masuk? Apakah Farhan Roslan ataupun Gary Steven Roman? Jadi ini satu tamparan sebenarnya untuk pasukan Sabah pada ketika keberadaan Haji Mujahid impaknya sangat besar. Ya. Jaringan dia tak kira. Nantikan siapa yang akan dibawa keluar, dibawa masuk selepas Haji Mujahid. Jadi 2 minit tambahan separuh masa yang pertama. Kosong untuk JDT. Pak Junior Mendes kembali semula ke bahagian belakang. Lagi lorongan, lalu kuat untuk mencari Afiq. Dan Gary Steven Roman sedang dipersiapkan untuk dibawa masuk sekaligus akan menyaksikan kedudukan Pagesteri yang akan ditolak ke bahagian depan sedikit. Begitu juga dengan Stuart Wilkin, saya rasa. Dan Malacaros akan bergantian dengan seorang lagi bagi pertahanan bahagian tengah pasukan Sabah. Pada ketika JDT sedang terus mengasak Dalgo, Jonathan Silva yang berdepan dengan Pelecanos. Dalgo hantar ke sebelah sini untuk Skaribas tak sampai. Pak Junior ada tekanan ke belakang dilakukan ke atas Ferguson. Misteri terpaksa turun sini ke bawah. Lock. Ini mungkin keperluan untuk menstabilkan cara sebagai pertahanan. Tetapi cuma risau dari pengadil perlawanan Kamil Zakaria untuk kedua pasukan menuju ke bilik persalinan dengan kedudukan Saudara Taksim 3 Sabah 0. Jaringan sendiri Rawasin Batuil. Namun sebelum itu tandukan Jonathan Silva. Kemudiannya pengakhirannya di babak yang pertama menerusi tandukan Cairo untuk separuh masa yang pertama berakhir dengan 3-0
sesuatu yang melegakan untuk JDT menuju ke media persaingan. Jadi terus bersama kami jangan berat seketika kembali untuk aksi separuh masa yang kedua Piala FA Final 2020.